Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azhar Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk 5.2 Sains KSM tingkatan 5 iaitu hidrokarbon. Jom belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak menerangkan bagaimana sebatian hidrokarbon boleh diperoleh daripada sumber semula jadi. Yang kedua, kita nak menamakan ahli kumpulan homolog alkana dan alkena dari karbon 1 hingga karbon 6. Dan yang ketiga, kita nak berkomunikasi tentang sumber tenaga alternatif dan tenaga yang boleh baru dalam kehidupan harian. Okey? Okey, kalau kita tengok tajuk kita adalah sebatian hidrokarbon. So, nama pun hidrokarbon kan. Hydro is stand for hydrogen, carbon is stand for carbon. So, sebatian hidrokarbon mempunyai unsur karbon dan hidrogen. Boleh sekarang kita nak tengok sumber dia dari semula jadi. So, kita ada dua, okey. So, yang pertama adalah pembentukan petroleum dan gas asli. So, kalau based on gambar ni, cuba tengok. Okey, kita ulang lagi sekali. Ikan mati, dia mendap, jadilah petroleum. Cikgu ulang, ikan mati, mendap, jadilah petroleum. So, petroleum yang warna blue black tu, yang warna orange atas dia tu adalah gas asli. Boleh? So, maknanya petroleum dan gas asli berasal dari haiwan. Okey? Kita tengok yang kedua. Kalau cikgu ada pembentukan arang batu. Okey, kita tengok gambar. Pokok, kayu-kayu dia mendap. Kan, lepas tu lama-lama jadi warna hitam tu. Itulah arang batu. Maknanya arang batu berasal dari tumbuhan yang mati. Senang je kan? So, kita ada dua contoh hidrokarbon iaitu petroleum dan gas asli dan arang batu. Alright? Okey, cuba tengok gambar ni. Ini gambar apa? Ini sebenarnya adalah penyulingan berperingkat. Untuk siapa? Ini adalah untuk petroleum. Petroleum yang kita dapat dari dasar laut tadi, kita ambil. Lepas tu kita panaskan. Nampak tak dia ada banyak level? Sebab tu nama dia berperingkat. Kejap lagi cikgu explain, okey? Okey, kita sambung dengan proses tadi iaitu penyulingan berperingkat. Okey, konsep yang digunakan adalah apa? Diguna semakin tinggi takat didih. Takat didih. Okey, cuba tengok daripada atas 25 darjah Celsius dengan 350 darjah Celsius. Yang mana takat didih lebih tinggi? Mestilah yang banyak kan? Yang 350 Celsius kan? So, maknanya semakin tinggi takat didih dia, semakin gelap warna pecahan dan semakin bertambah kelikatan. Kelikatan ni dia pekat tau. Dan dia akan menghasilkan banyak jelaga apabila dibakar. Okey, jelaga tu macam asap. So, hal ini kerana pecahan yang berlainan mempunyai takat didih yang berlainan. Okey, awak tahu kan? Ini adalah penyulingan berperingkat bagi petroleum. Petroleum yang kita ambil daripada dasar laut tu macam satu je. So, tapi bila kita panaskan secara berperingkat, kan dia boleh dapat banyak lagi kegunaan yang lain. Kerana apa? Sebab petroleum ni mempunyai takat didih yang berlainan. So, kalau takat didih sampai 220, dia jadilah minyak yang digunakan untuk buat diesel. Boleh? Senang tak sampai sini? Okey, kita try tengok likat tak likat. Alright, kita tengok bitumen. Ini kalau kita tuang ni, lambat sangat nak turunkan. Inilah maksud dia likat. So, compare dengan this one. Cikgu ada minyak pelincir. Minyak pelincir, kalau kita tuang dari enjin dengan minyak, siapa nama dia? Minyak petrol yang kereta tu kan. Mana lagi likat? Mestilah minyak pelincir.
Kan, maknanya lagi bawah, lagi likat. Lagi atas, lagi cair. Sebab apa? Sebab dia mempunyai takat didih yang berlainan. So, takat didih berlainan boleh menghasilkan banyak kegunaan yang lain. Okey? Senang kan? Okey, mari kita sambung tentang sebatian hidrokarbon. Okey, ini adalah konsep. Tadi kan kita dah belajar pasal sebatian hidrokarbon dari semula jadi, petroleum dan arang batu kan. So, dia adalah merupakan sebatian organik. Ingat tak kenapa dia organik? Yes, dia organik adalah kerana dia berasal dari benda hidup. Ingat tak petroleum kan berasal dari ikan yang mati kan. Arang batu berasal dari pokok yang mati. Dua-dua adalah benda hidup, alright. So, kalau konsep dia mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Okey, dia boleh terbahagi kepada dua, okey. So, yang pertama adalah sebatian hidrokarbon tepu, yang kedua adalah sebatian hidrokarbon tak tepu. Okey. Kita tengok perbezaan dia. Okey, kalau sebatian hidrokarbon tepu, dia mempunyai ikatan kovalen tunggal antara C dan C. Kalau dia hidrokarbon tak tepu, dia mempunyai ikatan kovalen ganda dua antara C dengan C. Ganda dua maknanya double line atau ganda tiga ada triple line. Boleh? Okey, nama contoh bagi hidrokarbon tepu adalah alkana dan contoh bagi hidrokarbon tak tepu adalah alkena. Tak faham kan? Okey, kalau tak faham cuba tengok gambar. Okey, cikgu ada, cuba tengok C je. Okey, kalau perasan dekat etana tu, cikgu ada C dan H. Kenapa C dengan H saja? Sebab ini adalah sebatian hidrokarbon. Hidrokarbon kan ada C dan H sahaja. Betul tak? So, kalau tengok antara C dengan C, ada satu line je. Itulah dia tepu. Sebab dia ada ikatan tunggal. Tetapi, ini bukan siamang tunggal Okey, kalau tak tepu kan dia ada antara C dengan C dia ada double line, ada triple line. Okey, kalau etena dia ada double line antara C dengan C. Boleh tak? Okey, kalau tak faham cikgu akan explain kejap lagi. Okey? Okey, sebelum kita nak lukis, awak kena tahu yang karbon boleh kahwin 4. Maknanya dah ada 4 tangan. Tapi hidrogen boleh kahwin 1 je. Okey, faham tak? Tak faham. Tak faham tak apa, kita try tengok lagi, okey? Okey, yang ni cikgu yakin awak boleh faham. Okey, contoh cikgu ada C dengan C. Okey, nampak tak ada 2 C. Okey, kalau satu line, dua line. Okey, kalau yang satu line tu kita panggil alkana. Kalau yang double line kita panggil alkena. Kerana apa? Alkana kan yang ikatan tunggal dan alkena ikatan ganda dua atau ganda tiga kan. Ingat tak? So, satu alkana, satu alkena. Satu tepu, satu tak tepu. Okey? So, boleh cikgu teruskan. Kan tadi cikgu kata karbon boleh kahwin 4 kan? So, kita kahwinkan dia. 1, 2, 3, 4. So, dia kahwin 4. Kita pergi C lagi 1. Dia pun boleh kahwin 4. So, 1, 2, 3, 4. Okey, sampai sini faham? Boleh kan? Okey, kita pergi dekat alkena pula. Okey, alkena pun nak kahwin 4 juga C dia. So, 1, 2, 3, 4. Terus 4. Ni dia kahwin kembar kan. Okey, kita pergi C lagi 1. Kembar. 2, 3, 4. Nampak tak? Dua-dua ada 4. Okey, maknanya C dia boleh kahwin 4. Okey, sekarang tadi siapa yang boleh kahwin 1? Hidrogen kan? So, kita letak hidrogen. Hidrogen kahwin 1, hidrogen kahwin 1, hidrogen kahwin 1. Kita letak je semua yang tempat kosong dengan hidrogen. Sampai sini boleh? Boleh kan? So, kalau yang alkena ni, C dia ada berapa? C dia ada 2. H dia ada berapa? H dia ada 6. So, inilah etana. Senang tak? Okey, kalau tak faham, kita tengok alkena. Alkena ada berapa C? Ada 2 C. Ada berapa H? Ada 4 H. So, kita just tulis C2, H4. Nama dia adalah etena. Kalau ada C ada 2, nama dia etana atau etena. Okey? Dia jadi etana sebab dia single line. Dia jadi etena sebab dia ada double line. Double line. Boleh tak sampai sini? Okey, cikgu tunjuk contoh lagi satu. Okey? Okey, kita tengok next contoh. Tadi cikgu ada 2 C, sekarang cikgu ada 3 C. Okey, ingat tak? Satu masih single line, ikatan tunggal, satu lagi adalah double line. Kan? Ikatan ganda dua. Ganda dua. So, kita nak buat apa? Kita nak kahwinkan dia, okey? So, this is alkana, this is alkena. Dia alkana sebab dia apa? Dia tunggal. Dia alkena sebab dia apa? Sebab dia ganda dua. Boleh? So, kita nak kahwinkan C ni. C boleh kahwin berapa? C boleh kahwin 4. So, 1, 2, 3, 4. So, yang C pertama dah settle. Kita pergi C kedua. 1, 2,
3, 4. So, C2 dah settle. Kita bagi C3. 1, 2, 3, 4. So, sampai sini boleh? Senang kan? So, this is, nak cikgu tunjuk. Kita pergi dekat alkena pula. So, 1, 2, 3, 4. Dia kahwin 2. Dia kahwin kembar. So, kita pergi C yang tengah tu. So, 2 kan? 2, 3, 4. Kan C boleh maksimum 4. So, C yang hujung. 1, 2, 3, 4. Okey, yang ruang kosong you letak H. So, H kahwin 1, H kahwin 1, H kahwin 1. Kita pergi C kedua. H kahwin 1. Kita pergi C yang ketiga. H kahwin. So, you masukkan je H. Boleh dekat tempat yang kosong. Boleh tak? Senang kan? So, yang dekat alkana, C ada berapa? C ada 3. H ada berapa? 6 tambah 2, 8. So, ada C 3, H 8. So, nama dia adalah propana. Okey, kalau kita tengok dekat alkena ni. C ada berapa? C ada 3. H ada berapa? Berapa ni? 4 tambah 2, 6. So, C 3, H 6. So, nama dia adalah propena. Alright. Ingat dia jadi alkana sebab dia semua single line antara C. Dia jadi alkena sebab dia ada double line atau dia ada triple line. Okey? Boleh? Kalau C ada 3, kita panggil propana atau propena. Alright. Okey, kita tengok. Inilah jadual dia. Mensyok, pelik kan? Kenapa nama dia etana lah, etena lah. So, sebenarnya ini adalah siri homolog. Siri homolog ni adalah terdiri daripada kumpulan sebatian organik yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Okey, kalau karbon dia ada satu je, alkana jadi metana. Alright. Kalau yang karbon ada 2, tadi ada CC, nama dia adalah etana atau etena. Kalau ada 3 karbon, ada propana atau propena. Kalau karbon tu ada 4, ada CC, CC. Kalau alkana jadi butana. Kalau lagi satu jadi butena. Kalau 5 adalah pentana, pentena. 6 heksana, heksena. Ingat tak dia sama macam macam pentagon, heksagon kan? Inilah dia. Dia ikut nama dia ikut dengan bilangan karbon. Senang kan? Okey, kita nak tengok untuk pengetahuan awak, petroleum yang kita belajar tadi, yang hidrokarbon tu dia adalah sebenarnya bukan petroleum je. Petroleum dengan arang batu tu adalah sumber tenaga yang tak boleh baharu. Kenapa? Yes, kerana dia boleh jadi semakin berkurang dan dia boleh habis. So, awak rasa apakah sumber tenaga yang boleh baharu? Jom kita belajar. Okey, kita sambung dengan contoh sumber tenaga. Kalau awak perasan, tajuk ni adalah tajuk sains tingkatan 4, bab 12. Ingat tak? So, tak apa, kita revision untuk bab 5 ni. So, the first one, tenaga solar. Tenaga solar, ini adalah gambar solar panel. Kita dapat tenaga ni daripada, yes, matahari. Yang kedua, cikgu ada tenaga angin. This is kincir angin. Yang ketiga adalah hydroelectric. Ingat hydro is air. Okey, hydro. Alright, so tenaga hydro adalah tenaga air, dari air. So, dia ada dekat mana? Dekat empangan. Sebab tu nama dia adalah hydroelectric. Alright. Yang keempat, cikgu ada geothermal. Ingat kan? Termo. Sedang kan? Termometer. Maknanya dia guna suhu yang panas untuk generate elektrik. Ingat semua tenaga yang cikgu tunjuk ni adalah untuk generate atau untuk menghasilkan elektrik. Alright, yang kelima, cikgu ada tenaga apa ni? Yes, tenaga ombak. Okey, kita tengok yang dekat bawah ni. Yang bawah cikgu ada biomass. Kalau perasan dia adalah sampah organik. Organik kan benda hidup. Contoh, you makan ayam goreng, sayur tak habis, kulit buah kan. Lepas tu letak sikit kayu api ke, tahi haiwan ke. Semua benda yang organik ni, bila you campur, you tanam, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan gas metana. Gas metana ni adalah mudah terbakar. So, inilah sumber tenaga bagi biojisim. Boleh? Next adalah nombor 7 adalah tenaga apa ni? Yes, ini adalah tenaga nuklear. So, soalan ni adalah soalan yang keluar pada SPM 2020. Kalau awak nak tahu, soalan dia hanya tunjuk gambar ni dan dia tanya, ini tenaga apa? So, you kena tahu, gambar ni adalah tenaga apa? So, jawapan dia adalah tenaga nuklear. Alright. So, this is yang ke-8. Cikgu ada bahan api fosil iaitu petroleum. Ini yang macam dekat offshore tu kan. So, apa beza hijau dengan merah sebenarnya? Yes, yang hijau adalah yang boleh baharu, yang merah adalah yang tak boleh baharu dan boleh habis. Okey, cikgu ada soalan. Yang mana adalah sumber tenaga utama dekat Malaysia? You rasa Malaysia guna apa?
Solar ke, angin ke, hidroelektrik ke, geotermal ke, ombak ke, berjisim ke, nuklear ke, bahan api fosil? Yes, jawapan dia adalah yes, yang petroleum, bahan api fosil ataupun dan empangan, iaitu hidroelektrik. Senang kan? Okey, kita tengok ni adalah version animation. You tengok daripada cahaya matahari, dia pergi kat solar panel. Solar panel boleh generate elektrik. Nampak? This is solar. Ni adalah kincir angin. Alright. Yang ketiga, ini adalah daripada hidroelektrik. Kalau perasan, dia akan pusingkan turbin. Turbin ni yang akan boleh generate elektrik. Alright. So next, ni dia guna, nampak ni, dia guna daripada bawah. Dia menggunakan geothermal, suhu yang panas. Ni yang bawah ni apa? Yes, dia menggunakan tenaga ombak. Boleh? Senang kan? Okey, bab 5.2 telah tamat. Mari kita jawab soalan bersama-sama. Okey, soalan cikgu yang pertama, apakah hidrokarbon? Ingat tak tadi? Soalan kedua, nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. Ingat kalau dia minta perbezaan, better you buat dalam jadual. Okey? Okey, sekarang kita nak tengok jawapan yang pertama. Apa jawapan yang pertama? Apa maksud hidrokarbon? Ya, betul. Hidrokarbon adalah sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Okey, persamaan dengan perbezaan. Tepu dengan tak tepu. Ingat tak? Tepu yang alkana, tak tepu alkena. Ingat tak? Yang satu, siamang tunggal. Ikatan tunggal. Satu lagi adalah ganda dua kan? So, kalau persamaan, dua-dua adalah mempunyai unsur karbon dan hidrogen. Kalau perbezaan dia, kalau tepu, dia mempunyai ikatan kovalen tunggal. Kalau tak tepu, dia mempunyai ikatan ganda 2 dan ganda 3. Senang kan? Okey, kita sambung dengan soalan yang ketiga dan soalan terakhir. Namakan satu gas yang dihasilkan oleh perebutan sisa makanan. Yang tadi untuk menjanakan tenaga elektrik. Tadi kan ada banyak tenaga yang cikgu ajar kan. Yang mana daripada perebutan sisa makanan? Solar, angin. Jawapan apa? Ya, betul. Tenaga biojisim. Tenaga biojisim keluarkan gas apa? Yes, bagus. Jawapan dia adalah gas metana. So, itu saja untuk tajuk 5.2. Cikgu harap you faham tajuk ni dengan baik dan boleh jawab soalan cikgu dengan betul. Okay, so jom like dan subscribe channel cikgu untuk mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okay semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.